Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam ruangan di Masjid Yusof Ishak untuk kita menyambung perbincangan kitab Fathul Bari kita yang sekarang berada pada jilid kita yang kedua. Dan hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang baru pada bab yang ke-35. Okey, pada bab yang ke-35, kalau ikut kepada muka surat saya ialah 275. Yang penting cari bab 35 dan tajuk kita dalam bab 35 ini ialah perlukah dibuat hari tersendiri untuk menyampaikan pelajaran ataupun pengajian kepada kaum wanita. Okey, persoalan. Perlukah dibuat hari tersendiri untuk menyampaikan pengajian kepada kaum wanita? Okey, dah bersedia dah semua? Boleh kita baca? Baca ya? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babun hal yuj'al lin-nisa'i yawmun ala hidatin fil ilmi. Terus ya, sila cari, sila lihat pada baris yang kedua dalam teks bahasa Arab kita di situ ya. Saya nak terus ambil kepada nama sahabat. Di situ an Abi Sa'idin al-Khudri. Okey, harapnya jumpa ya. An Abi Sa'idin al-Khudri. An Abi Sa'idin al-Khudri qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'azahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar faqalat imra'atun wathnain faqala wathnain. Okay, apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Okay, dalam hadis yang ke-35 ini, apakah yang dimaksudkan untuk hadis tersebut? Di sini ya, kita lihat dari Abu Sa'id al-Khudri. Terus ya, lihat pada muka surat 276 di situ. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa para wanita berkata kepada Nabi SAW, waktu engkau habis untuk mengajarkan kaum lelaki, maka sediakanlah satu hari untuk mengajari kami. Lantas beliau pun menetapkan satu hari untuk kaum wanita yang pada hari tersebut beliau dapat menemui mereka, memberikan nasihat dan perintah kepada mereka. Di antara nasihat yang beliau sampaikan kepada mereka adalah, wanita mana saja di antara kalian yang ditinggal mati, iaitu yang kematian oleh 3 orang anaknya, melainkan anak itu akan menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka. Seorang wanita pun bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan 2 orang anak? Okay, bagaimana kalau dia kematian 2 orang anak? Maka Nabi pun menjawab, ya, juga 2 orang anak. Okey. Jadi dalam hadis ini, jemaah sekalian, kita dapati bahawasanya ada permintaan di kalangan kaum wanita supaya Nabi SAW memperuntukkan masa bagi mereka. Kerana mereka melihat kaum lelaki lebih
mendapat tempat ataupun lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah kan orang lelaki kan dekat dengan Nabi. Takkanlah kita orang perempuan ni nak dekat-dekat dengan Nabi, nak duduk dekat-dekat dan sebagainya kan, tak berkesempatan. Okay, tidak berkesempatan. Maka di sini mereka rasa, kita nak kata macam mana adakah cemburu? Mereka ni rasa nak kata tak puas hati pun tak boleh juga. Cuma mereka ada keinginan, keinginan untuk mendapat satu ruang sebagaimana yang diperoleh oleh kaum lelaki. Jadi ada salah seorang di kalangan mereka, di kalangan kaum wanita ini, mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa mereka kata? Mereka minta supaya Nabi peruntukkan masa kepada mereka. Jadi dalam hadis ini kita dapati Nabi berikan masa untuk mereka. Okay, Nabi berikan masa untuk mereka, lalu Nabi minta mereka supaya bertemu Nabi pada hari sekian dan sekian, dan pada waktu itu Nabi memberikan nasihat dan perintah kepada mereka. Dan di antara nasihat yang Nabi berikan kepada mereka ialah hadisnya apa tadi? Itu Nabi kata, mana-mana di kalangan kalian, itu di kalangan wanita, yang kematian 3 orang anaknya, tidaklah melainkan anak itu dia akan menjadi penghadang, menjadi hijab, iaitu penghalang bagi mereka daripada api neraka. Okey, daripada api neraka. Dan ada salah seorang di kalangan wanita bertanya, bagaimana wahai Nabi kalau sekiranya 2 orang? Bagaimana kalau kami kematian 2 orang anak? Nabi pun jawab, ya, 2 orang anak. Maknanya kematian 2 orang anak di kalangan anak kita tu tadi kan, kalau kita meninggal, kalau kita ada 2 orang anak, kemudian anak kita meninggal dunia, maka di situ anak itu juga 2 orang anak 2 orang anak itu juga boleh untuk menjadi penghadang bagi kita daripada api neraka. Okey, boleh ya? Baik, kita terus pergi kepada syarah hadis di sini. Sila lihat pada muka surat 277. Okey, lihat pada muka surat 277, cuba cari perkataan faj'al lana. Mungkin yang tak sama muka suratnya dengan saya, tapi tak mengapalah, cari perkataan faj'al lana, sebab saya akan terus masuk kepada perkataan itu. Okey, faj'al lana, ya ini maksudnya di sini perkataan faj'al lana, maka sediakanlah untuk kami. Okey, sediakanlah untuk kami. Maksudnya tentukanlah bagi kami, dan kalimat ini digunakan dengan kata ja'ala kerana memberi pengertian bahawa hal tersebut merupakan salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini para wanita kata sediakanlah untuk kami ataupun peruntukkanlah bagi kami. Baik, seterusnya kita ada perkataannya di situ fawa'azahunna. Okey, fawa'azahunna, maka beliau memberikan nasihat kepada mereka. Kalimat ini lengkapnya adalah maka beliau sallallahu alaihi wasallam memenuhi janjinya, lalu menemui para wanita itu, kemudian memberikan nasihat kepada mereka. Baik, di sini ya muslimah, kita lihat di situ dijelaskan ya perkataan fawa'azahunna. Maka bila Nabi SAW sudah memperuntukkan masa untuk mereka, yang mana Nabi akan mengajarkan ilmu kepada mereka, di sini Nabi pada pertemuan itu Nabi pun memberikan nasihat kepada para wanita. Okey, berikan nasihat kepada para wanita, dan di situ ada dijelaskan tentang riwayat Sahal ibn Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yang isinya seperti yang dikisahkan dalam hadis di atas. Lantas beliau bersabda, mau'idukunna baita fulana. Tapi ada disebutkan tentang Nabi ingin bertemu mereka pada rumah seorang wanita, iaitu di pertemuan kalian di rumah fulana. Kemudian beliau mendatangi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka di rumah fulana itu tadi. Baik, selain daripada Nabi memberikan nasihat, ada juga perintah yang Nabi SAW berikan kepada mereka. Sebab itu digabungkan 2 perkara, fawa'azahunna wa amarahunna.
Okey, fa wa'azahunna wa amarahunna. Wa amarahunna di situ maksudnya ialah memberikan perintah kepada mereka, yakni memerintahkan mereka untuk bersedekah. Tetapi di sini isi perintah itu dihapus supaya perintah tersebut bersifat umum. Okay, ada hadis yang menyebutkan tentang bahawasanya Nabi SAW memerintahkan mereka supaya bersedekah. Okey, tapi ada juga hadis yang tidak menyebutkan untuk menunjukkan bahawasanya perintah yang Nabi SAW berikan kepada mereka adalah bersifat umum, iaitu apa-apa saja perintah, tidak semestinya berkenaan dengan sedekah. Baik, seterusnya antara nasihat yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka, kita anggap nasihat ini sebagai dua lah, nasihat dan juga perintah yang Nabi berikan kepada mereka. Iaitu apa yang Nabi katakan kepada mereka, kita lihat ya di situ ada perkataan ma minkun namra'atun, wanita mana saja di antara kalian. Di dalam riwayat Al-Asili tercantum dengan redaksi minim ra'atin, tidaklah seorang wanita. Adapun kata min dalam riwayat ini adalah sebagai tambahan, sebagai tambahan. Okey, baik, seterusnya kita lihat kepada perkataan di bawah, illa kana laha, melainkan dia akan menjadi penghalang baginya. Dia di sini adalah anak yang meninggal itu tadi. Jadi Nabi katakan dalam hadis tersebut, mana-mana wanita yang meninggal dunia anaknya, maka anak itu tadi dia akan menjadi penghalang bagi wanita tersebut, iaitu hijaban, penghalang. Dia akan menjadi penghalang ataupun penghadang lah. Dalam riwayat Al-Asli kata hijaban dibaca menjadi hijab. Okeylah, tu tak apa, tak menjadi masalah. Yang penting kita ambil perkataan hijab tadi dengan maksud penghalang, penghadang ataupun kita panggil pelindung. Pelindung pun boleh bagi seorang wanita. Baik, seterusnya jemaah sekalian, cuba lihat di situ perkataan faqalat imra'atun. Cari perkataan faqalat imra'atun, seorang wanita bertanya. Wanita tersebut adalah Ummu Sulaim. Okey, disebutkan di sini siapa wanita itu. Ini wanitanya ialah bernama Ummu Sulaim. Dan ada juga yang mengatakan selain Ummu Sulaim. Tapi ada juga yang mengatakan wanita itu bukan Ummu Sulaim tapi wanita yang lain. Mengenai hal ini akan kami bahas pada kitab Al-Janaiz. Itu nantilah ya muslimah, nanti kita akan lihat kepada kitab Al-Janaiz. Baik, seterusnya kita lihat kepada perkataan wasnain. Kita ada perkataan wasnain, iaitu ada salah seorang di kalangan wanita itu dan ada di kalangan perawi mengatakan wanita tersebut adalah Ummu Sulaim. Dan di sini kita dapati dia bertanya tentang apa? Bagaimana dengan 2 orang anak? Sebab dalam hadisnya Nabi kata apa? 3 orang anak kan? Siapa yang meninggal 3 orang anaknya, iaitu wanita yang meninggal 3 orang anaknya, maka 3 orang anak itu tadi dia boleh menjadi penghadang bagi ibunya daripada api neraka. Jadi ada salah seorang di kalangan wanita yang bertanya dengan Nabi SAW, bagaimana kalau 2 orang? Okey, kalau 2 orang bagaimana? Jadi Nabi kata di sini, kalau 2 orang boleh. Anak itu yang 2 orang yang meninggal tadi kan boleh menjadi penghadang kepada ibunya daripada api neraka. Baik, di sini ada komentar daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa kata Imam Ibn Hajar? Dia kata, sepertinya wanita ini sangat menginginkan keutamaan tersebut dan dia memahami bahawasanya keutamaan itu hanya diraih oleh wanita yang ditinggal mati 3 orang anaknya sahaja. Okey. Di sini Imam Ibn Hajar dia kata apa? Seolah-olah wanita yang bertanya tadi, kalau tadi ada orang kata dia Ummu Sulaim. Okey, tapi tak kisahlah sama ada dia Ummu Sulaim ataupun wanita yang lain. Seolah-olah dia ingin sangat meraih sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Kan? Tetapi bila kita baca hadis Nabi itu tadi, dia cuma 3 orang saja. Nabi sebut tentang 3 orang anak. Sebab itu dia tanya kepada Nabi, kalau 2 orang anak macam mana? Kita boleh dapat tak keutamaan? Keutamaan sebagaimana wanita yang meninggal dunia 3 orang anaknya. Baik, maka di situ kan dia kata, oleh kerana itulah dia bertanya tentang hukum wanita yang ditinggal mati ataupun yang kematian 2 orang anak. Apakah wanita ini juga mendapatkan keutamaan tersebut ataukah tidak? Maknanya di situ kita dah jelas ya, Nabi sebutkan tadi, ya, wanita yang meninggal dunia 2 orang anaknya
tetap dapat keutamaan yang sama sebagaimana wanita yang kematian 3 orang anaknya. Dan timbul persoalan, kalau seorang anak bagaimana? Kalau seorang anak macam mana? Dapat tak sebagaimana wanita yang kematian 3 orang anak dan 2 orang anak? Tak apa, tu nanti kita akan discuss. Okay? Nanti saya akan sebutkan bagaimana hadisnya. Kalau untuk yang kematian, wanita yang kematian 1 orang anak, ada ke tidak? Okay? Tak apa. So kita lihat di situ ada teksnya dalam bahasa Arab, hadis yang kedua. Hadis ini adalah hadis yang sama sebagaimana dengan hadis yang tadi baru kita baca pada hadis 101. Dan hadis 102 ini hadisnya adalah sama. Cuma yang saya nak ambil ialah tentang pengakhirannya ataupun tentang yang hujungnya tu tadi. Bagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Kalau kita lihat dalam teks bahasa Arabnya, an Abi Hurairah qala thalathatan lam yablughul hintha. Iaitu daripada Abu Hurairah, dia berkata 3 orang anak yang belum baligh. Maknanya dalam hadis ini ada apa ni? Ada pengkhususan. Okay, ada pengkhususan. Iaitu kalau rujuk pada hadis 102, Abu Hurairah kata apa? 3 orang anak yang meninggal ialah 3 orang anak yang belum baligh. Okey, 3 anak yang belum baligh. Baik, seterusnya cuba lihat kepada syarah hadis. Okey, maknanya di sini kita dah habis berbincang tentang hadis tadi. Kita dah masuk kepada penjelasan saya tentang hadis ini. Kalau nak dijelaskan berkenaan dengan pandangan daripada Abu Hurairah itu tadi, kita boleh terus masuk kepada syarah hadis pada nombor yang kedua. Okey, pada nombor yang kedua, pada muka surat 279, ada tambahan keterangan yang tertera pada jalur sanad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Maknanya dengan syarat anak yang meninggal tersebut adalah anak yang belum berdosa, iaitu anak yang belum baligh tadi. Artinya mereka meninggal sebelum mencapai usia baligh. Kerana dosa mulai ditulis setelah seseorang mencapai usia baligh. Sepertinya hikmah dan rahsia yang terkandung dalam hadis ini, iaitu bahawasanya sifat derhaka itu tidak dinisbahkan kepada anak-anak yang belum baligh, belum mencapai usia baligh, sehingga orang tuanya pun akan merasa lebih bersedih dengan kematian anak yang belum baligh. Jadi ada keistimewaan pada anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh ni dia belum kita panggil belum dicatat dosanya. Tadi kan kalau dalam bahasa sini belum ditulis dosanya, dan dosa itu ditulis mulai setelah anak itu baligh. Jadi kalaulah anak yang meninggal dunia pada usia yang sebelum baligh ini dia kecil, anak kecil, kita lihat dia merupakan anak yang belum ada potensi lagi untuk melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapa. Jadi sebab itu Imam Ibn Hajar di sini jelaskan, bila anak yang belum baligh itu tadi kan, dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia masih lagi belum ada sifat untuk menderhaka kepada kedua ibu bapanya akan rasa lebih sedih. Bukan kita kata kalau kita ni dah dewasa gini, bila kita meninggal dunia mak kita tak sedih, bukan gitu, ataupun ayah kita tak sedih. Sedih tu tetap sedih, tapi beza rasanya dengan anak yang masih kecil. Bayangkan kalau anak kita umur 3 tahun meninggal dunia, kan? Bayangkan anak kita umur primary 1 lah, primary 1 ke apa, primary 1 tu belum balik lagi kan, primary 1, dia punya rasa tu beza ya jemaah. Sebab kita lihat anak itu masih kecil lagi, masih terlalu dekat dengan kita. Maknanya kita masih lagi uruskan anak itu dengan kedua tangan kita, masih kita uruskan budak itu tadi. Jadi kalau Allah ambil anak tersebut, rasanya beza dengan anak yang kalau dah remaja kan, anak yang sudah bekerja, anak yang sudah bernikah. Bila mereka meninggal dunia, sebab mereka ni dah ada kehidupan mereka sendiri, mereka dah sedikit jauh daripada kita. Jadi kalau mereka meninggal dunia, sedih tu tetap sedih, tapi beza kesedihannya dengan anak yang masih lagi memerlukan kepada kita
memerlukan kepada kita untuk menguruskan mereka. Jadi sebab tu perasaannya berbeza. Okey, baik. Maka di situ ada kesimpulan yang telah dibuat oleh Imam Ibn Hajar. Senanglah tugas saya pada hari ini sebab telah disimpulkan. Kalau tidak, saya perlu simpulkan sendiri kan apa yang perlu saya keluarkan poinnya dalam sesebuah hadis yang telah kita bincangkan. Baik, jadi hadis ini ada 4 poin penting yang telah ditetapkan ataupun yang telah disimpulkan oleh Imam Ibn Hajar untuk hadis ini. Pertama jemaah sekalian, kita lihat di situ. Antusias para wanita dari kalangan sahabat Nabi dalam mempelajari masalah agama. Antusias tu maksudnya ialah semangat yang ada pada para wanita pada zaman Nabi SAW agar mereka diberikan peluang untuk belajar bersama-sama dengan Nabi SAW. Bukan kita kata mereka ni tidak ada peluang belajar dengan Nabi, bukan begitu. Masa Nabi sampaikan khutbah, mereka dengar juga tahu. Kita pernah bincangkan hadis itu juga kan. Sebab kita dalam bab ilmu, kitab ilmu, kita dapati bahawasanya pada masa itu mereka ingin ada masa yang khusus. Okay? Sebab itu kalau kita lihat kepada poin kita yang kedua, dibolehkan membuat jadual pengajian. Maknanya boleh kita ni kalau untuk wanita dikhususkan masanya untuk belajar. Macam kita juga kan, ada kuliah duha muslimat, ada kuliah maghrib khas untuk muslimah, kan, ada kuliah isyak khas untuk muslimah, kan. So di situ tak salah. Sebab ada contohnya yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Dalam hadis yang kita baca. Kita kan sampai tu. Dalam hadis yang kita pelajari ini, iaitu Nabi SAW memperuntukkan masa yang khusus. Bahkan kan tadi kita baca, kita bincangkan, ada satu tempat yang Nabi SAW khususkan, iaitu sebuah rumah di kalangan sahabiat. Nabi khususkan untuk Nabi bertemu dengan mereka, dan dalam pertemuan yang khusus itu tadi, Nabi SAW berikan nasihat, berikan perintah-perintah lah yang ada dalam agama kita. Jadi apa yang berlaku pada hari ini kan, seperti mana kita ada kuliah duha muslimah, ada kuliah memang khususlah untuk muslimah, ada bicara muslimah kan, ada pengajian-pengajian yang khusus untuk muslimah. Itu memang sudah ada contohnya daripada Nabi. Jadi maknanya tidak menjadi masalah untuk kita buat satu jadual yang khusus, satu masa yang khusus untuk muslimah sahaja belajar. Bagi saya itu lebih baiklah muslimah. Jemaah. Saya rasa itu lebih baik. Dia lebih mudah. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni dia ada isu-isu yang khusus, yang enaknya, yang sedapnya kita bincang sesama wanita. Okey, bukan kita kata nak eksklusif, bukan gitu. Tapi ada masa, ada keadaan kan, dia memerlukan satu waktu yang khusus untuk kita saja belajar. Sebab kalau kita dengan kita ni, wanita dengan wanita, bila mereka belajar ni, dia ada satu masa untuk dia luahkan apa yang dia inginkan kepada guru. Tak semestinya dengan ustazah lah. Kadang-kadang dengan ustaz pun, wanita-wanita pun ada yang selesa belajar dengan ustaz. Dan ustaz-ustaz pun ada juga yang mengajar kuliah khas untuk ibu-ibu kan, untuk muslimah. Jadi tak jadi masalah lah. Yang penting adab kita kalau kita dengan ustaz, kalau yang muslimah dengar nasihat saya ini, kalau kita belajar dengan ustaz kan, bagaimana kita ni, kedekatan kita dengan ustaz tu bagaimana? Kalau kita nak soal tu macam mana? Adabnya kena jaga. Jangan terlampau mesra sangat kan, jangan terlampau kita ni lupa batas kita antara kita dengan seorang guru. Guru itu ustaz tu lelaki kan, ada batas-batas yang perlu kita jaga. Jangan terlampau kita ni rasa mesra sangat, akhirnya langgar semua batas-batas, dan kita buat guru tu dah macam member kita. Tu tak boleh lah, tak boleh sedemikian. Macam kawan-kawan, okey, betul lah ada di kalangan muslimah yang anggap ustaz-ustaz macam anak-anak mereka, betul, tak ada masalah. Cuma ada batasnya yang perlu kita jaga. Okey, ada batas yang perlu kita jaga. Ketika kita bersoal jawab, nada kita bersoal jawab kan tadi, bagaimana? Jangan sampai melirit-lirit,
Melirik tu maksudnya nada suara tu. Jangan sampai melirik kan dengan ustaz tu. Boleh menggoncang keimanan. Macam tu lah. Orang kata boleh menggoncang keimanan. So tak naklah macam tu. Mesti kena jaga. Tapi tak ada masalah. Muslimah belajar dengan ustaz. Okey, tak ada masalah. Yang penting adab dan keadaan tu perlu dijaga dengan baik. Baik, seterusnya yang ketiga, tempat bagi anak-anak kaum muslimin adalah di syurga. Maknanya bila kita kematian, dalam hadis tu jelas tadi, bila anak kita yang meninggal dunia kan, dalam usia yang belum baligh tadi, yang mana dia bersih daripada taklif ataupun tanggungjawab agama tu tadi kan, bila dia meninggal dunia, tempatnya adalah di syurga Allah. Itu jelas. Sebab itu dia kata, Nabi kata dalam hadis ini, bila seorang wanita yang kematian anaknya itu tadi dia menjadi penghadang baginya daripada api neraka. Maknanya anak tu tadi akan bawa dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang keempat ialah barang siapa, iaitu siapa yang meninggal dunia anaknya sebanyak 2 orang, maka hal itu akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Keutamaan ini tidak dikhususkan untuk kaum wanita sahaja, sebagaimana yang akan disebutkan dalilnya dalam kitab Al-Janaiz. Maksudnya dalam hal ini ya, bila tentang kematian anak ini, dia bukan hanya untuk wanita. Tapi kerana tadi kan kita dapati bahawasanya Nabi SAW majlisnya khusus untuk wanita. Okey, majlisnya khusus untuk wanita. Jadi mungkinlah sebab itu ya, redaksi ataupun teks penyampaian itu Nabi khususkan untuk wanita. Namun ada hadis-hadis yang lain. Kita dapati bahawasanya bila seseorang dia kematian anak dan seseorang itu tak semestinya wanita. Ia juga kita boleh masukkan juga kepada golongan bapa lah kan. Jadi bapa ni jangan kecil hati. Taklah bermakna di sini hanya untuk isteri sahaja, untuk ibu sahaja, bukan begitu. Tapi kita sebagai bapa, bila anak kita meninggal dunia, ia juga boleh menjadi penghalang untuk kita, kaum Adam lah, kaum Adam ataupun kaum bapa. Anak tadi pun boleh menjadi penghadang untuk dia daripada api neraka. So no worries lah, kita kata di sini. Tak perlu kita nak risau-risau. Cuma persoalannya di sini lah yang telah saya ajukan tadi. Kalau yang meninggal dunia anak kita seorang saja, kan? Satu je anak kita meninggal dunia. Macam mana? Adakah kita berhak untuk mendapatkan keutamaan ini? Saya kata ya. Boleh. Tak menjadi masalah. Sebab begini ya, jemaah sekalian, bila kita meninggal, bila anak kita meninggal dunia, dia menuntut kesabaran yang tinggi bagi diri kita. Untuk kita menerima kenyataan itu. Untuk kita menerima sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ambil daripada diri kita. Tak kira sama ada untuk muslimin ataupun muslimat. Okey? Dua-dua sekali. Bagaimana kesabaran kita? Dan kalau kita bersabar, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran syurga. Jadi maknanya di sini kita boleh ambil kefahaman daripada orang yang bersabar, Allah berikan dengan ganjaran syurga. Bermakna kalau anak kita yang meninggal hanya seorang sahaja, anak kita yang kecil lah, seorang sahaja, maknanya kita masih lagi boleh mendapat ganjaran syurga itu tadi. Dan ada juga sebuah hadis yang lain yang mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi kata apa? Dalam hadis ini Nabi sebutkan idza mata waladul abdi, jika sekiranya apabila seorang hamba meninggal anak dia, okey, di kalangan kita semua hamba Allah ya. Di kalangan kita hamba Allah ini, bila seorang di kalangan kita yang anak kita meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikat. Apa tanya Allah kepada malaikat? Qabattum walada abdi, sudahkah kalian mengambil nyawa anak kepada hamba-Ku? Jadi malaikat kata, ya, kami ya. Fayaquluna na'am. Kemudian Allah tanya lagi kepada mereka, sudahkah kalian mengambil buah hati hamba-Ku? Buah hati ni maksudnya lah yang kita sayang kan? Anak kita. Kita kalau tengok anak kita, sayang papa, sayang mama kan, maknanya buah hati lah.
sayang ibu ke pegang, itu buah hati kita yang kita sayang sangat, yang dekat dengan jiwa kita. Jadi Allah sebutkan anak itu tadi sebagai buah hati kita. Dan Allah tanya kepada malaikat, sudahkah engkau mengambil buah hati hamba aku? Para malaikat kata apa? Ya. Naam. Okay, mereka kata naam. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-Ku? Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku? Dan malaikat kata apa di sini? Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Okay, hamidaka wastarja'a. Malaikat pun kata kepada Allah, dia mengucapkan hamdalah. Ucapannya apa? Alhamdulillah. Wastarja'a. Dan dia mengucapkan kalimat istirja'. Istirja' itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukti kesabaran kita ya jemaah. Bila anak kita Allah ambil, anak-anak ni pinjaman. Anak tu, kalau saya nak pinjamlah bahasa ibu saya, bahasa mak saya, anak ni dia umpama penawar dan dia juga adalah racun. Penawar dan racun kita anak-anak ni. Kan? Dia boleh kita panggil macam nyawa kita. Anak tu nyawa. Bila meninggalnya anak tersebut, kita rasa nyawa kita ni turut terangkat. Rasa macam nyawa pun lembik lah. Kita kata lembik lah kita ni. Kan? Seorang ibu yang kematian anaknya, jangan cakap anak yang kecil lah. Kalau anak dia yang besar, kalau saya ni lah meninggal lah, kata kalau saya meninggal, saya tak rasa mak saya tu, mak saya boleh kuat tabah tu. Belum tentu. Kan? Belum tentu. Kita yang tua-tua gini, kalau kita meninggal, mak kita belum tentu, ataupun mak ayah kita belum tentu boleh terima dengan hati yang begitu kuat. Apatah lagi anak kita yang baby, anak kita yang kecil, kan, yang masih belum tahu apa-apa, yang kita masih lagi boleh dokong, peluk, cium, yang kita boleh cubit-cubit pipinya tu kan tadi. Sebab tu Allah panggil sebagai buah hati. Tapi Allah nak lihat bagaimana keadaan kita di saat diambil buah hati kita tu tadi. Dan di sini malaikat kata apa? Orang itu dia mengucapkan hamdalah. Dia memuji engkau ya Allah. Iaitu kita bila kita Allah ambil anak kita, adakah kita ni menjadi orang yang boleh mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal? Belum tentu kan jemaah? Belum tentu. Dan bolehkah kita pada masa itu juga kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Belum tentu. Kan? Belum tentu. Tapi untuk mereka yang mantap keimanannya, yang boleh mengucapkan alhamdulillah, puji Allah, dan dalam masa yang sama kita boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah kepada para malaikat? Allah kata kepada mereka, binakanlah untuk hamba aku sebuah rumah di dalam syurga. Wasammu, dan namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamd. Namakanlah rumah yang dibina untuk hamba aku itu tadi. Yang bila dia kematian anaknya, yang aku ambil buah hatinya, kemudian dia ucapkan kalimat hamdalah, kalimat-kalimat yang memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal contohnya. Dan kemudian dia mengucapkan ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata kepada malaikat, binakanlah untuk hamba aku itu sebuah rumah di dalam syurga. Rumah itu, jemaah, Allah berikan nama yang khusus, iaitu Baitul Hamdi, rumah pujian. Okey? Baitul Hamdi, rumah pujian. Ada satu rumah khusus yang dibina untuk kita. Sebab itu, kita boleh gunakan dalil ini juga untuk menunjukkan kalau kita kematian seorang anak, lalu kita bersabar dengan kematian itu tadi, kita layak untuk mendapat syurga Allah. Maknanya, menjadi penghadang bagi kita daripada api neraka Allah. Sama juga, kita kematian 3 orang anak, kematian 2 orang anak, keutamaan itu tadi yang mana anak tersebut mampu untuk menjadi penghadang ataupun penghalang bagi kita daripada api neraka Allah,
kita peroleh apabila kita menjadi orang yang bersabar. Orang yang kuat jiwanya untuk menerima apa yang telah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Barulah keutamaan-keutamaan itu tadi layak untuk kita peroleh. Layak untuk Allah berikan kepada kita. Sebab itu di sini perkara yang paling penting. Di samping sunnahnya kita memperuntukkan, kalau kita nak kaitkan lah ya, dengan kitab ilmu. Okey, ialah kita nak kaitkan dengan kitab ilmu tentang sunnahnya untuk kita memperuntukkan satu hari ataupun hari-hari tertentu bagi kaum wanita mempelajari ilmu. Itu sunnah. Tak jadi masalah. Kita boleh buat satu jadual khusus untuk wanita. Yang kedua yang boleh kita ambil dalam hadis ini, bagaimana wanita ataupun lelaki, kedua-duanya, bagaimana ibu bapa. Okey, senang saya ambil dengan kesimpulan begitu. Bagaimana kita sebagai ibu bapa, kita sebagai parents, yang apabila anak kita meninggal dunia, keadaan kita bagaimana? Boleh terima ataupun tidak? Boleh tak kita menerima qada dan qadar itu tadi? Dan di sini ingin saya tegaskan, penerimaan kita terhadap qada dan qadar, takdir yang Allah tetapkan untuk anak kita, yang mana ia adalah sebagai pinjaman. Ia adalah sebagai pinjaman. Okey? Sebab dalam hadis lain, ada Nabi SAW pesan kepada anaknya yang kematian, putrinya pernah kematian anaknya. Lalu Nabi pesan kepada utusannya supaya pulang kepada anaknya, kepada putrinya itu tadi, beritahu kepada anaknya, beritahu kepada dia bahawasanya setiap sesuatu ada tempohnya. Bila Allah beri, okey, Allah akan beri apa yang Allah hendak dan Allah akan ambil apa yang Allah hendak. Dan setiap sesuatu ada tempohnya. Sama juga dengan anak kita. Anak kita ini adalah pinjamannya, jemaah. Anak-anak kita, tak kira besar ataupun kecil lah, anak-anak kita adalah pinjaman yang Allah berikan sementara. Untuk Allah jadikan ruang hati kita ni kenikmatan, adanya kasih sayang, adanya satu nilai ataupun rasa menjadi seorang ibu, rasa menjadi seorang ayah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu adalah pinjaman. Dan bila Allah ambil kembali nikmat yang merupakan pinjaman tersebut, bagaimana kita pada masa itu? Dan Allah janji, hamba yang diambil kembali nikmatnya, yang telah Allah tetapkan tempohnya itu tadi kan. Sebab semua orang kita pun ada expiry date kita. Semua benda ada expiry date kita. Anak kita pun ada expiry date dia. Okey, maksud expiry date tu ialah bila masanya akan Allah ambil. Ada masanya. Bila Allah ambil anak tu tadi, kita bagaimana? Adakah kita sabar ataupun tidak? Kalau kita sabar, Masya Allah, tabarakallah, Allah janjikan untuk kita satu keutamaan, anak yang diambil dia akan menjadi penghalang bagi kita daripada api neraka. Dan bila kita ucapkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka di situ Allah janji untuk kita, dimediakan untuk kita sebuah rumah di dalam syurga, yang mana rumah itu dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah kepujian. Rebut peluang itu. Jika kita, Allah takdirkan kita merupakan antara insan-insan yang bagi saya begitu istimewa. Allah berikan peluang itu tadi dengan kematian anaknya yang masih kecil. Sebab itu jangan terlampau bersedih apabila Allah ambil anak kita yang masih kecil itu tadi. Jangan terlampau bersedih. Kerana apa? Kesabaran kita terhadap kematian tersebut memiliki ganjaran yang begitu besar di sisi Allah. Rebutlah peluang ganjaran itu. Teruskan kehidupan dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan di situ kan ada pahalanya yang lebih untuk kita dan ada hikmahnya yang lebih baik untuk kita. Okey jemaah, hingga di sini saja perbincangan kita untuk hadis yang ke-35. Okey, untuk hadis kita yang ke-35. Okey, betul lah. Hadis kita yang 35. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan di bulan Ramadan ini
untuk terus menjadi orang yang sabar. Dan insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan bagi perbincangan hadis yang berikutnya. Saya tutup dengan kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.